Bela Nasional 7 diteruskan dengan laporan lintas langsung dari Sarawak. Untuk Sarawak Semasa, kita bersama Damia Cassandra Manja di studio BRTM Kuching. Silakan Damia. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Pengurusan sumber air secara efisien adalah sesuatu yang mustahak. Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar 2, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, pendekatan yang efektif perlu bagi menangani ancaman seperti kepesatan pembangunan bandar, pencemaran, kemarau dan banjir. Jelas Datuk Amar Awang Tengah, fenomena global telah memberi kesan buruk kepada sumber bekalan air. Oleh itu, beliau berharap pembuat dasar, para saintis dan pemain industri dapat bekerjasama menangani masalah ini. Datuk Amar Awang Tengah berkata demikian pada Majlis Pelancaran Persidangan dan Pameran Air dan Sisa Borneo 2015 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Dalam pada itu, beliau turut memberitahu bahawa lebih 4 juta hektar tanah telah diwartakan bagi tujuan tadahan air. Kerajaan juga telah berupaya meningkatkan keupayaan takungan air sehingga 80% berbanding hanya 68% sebelum ini melalui rancangan Malaysia ke-10. Kerajaan negeri mewujudkan sistem pelaksanaan penubuhan Pusat Pembelajaran Komuniti CLC bagi anak-anak pekerja warga Indonesia yang bekerja di Sarawak. Permohonan bagi penubuhan CLC dalam sektor perladangan ini hendaklah terlebih dahulu mendapat kelulusan daripada Kementerian Pendidikan. Menteri Kebajikan Wanita dan Pembangunan Keluarga Datuk Fatimah Abdullah berkata, ia bagi memudahkan pemantauan terhadap sukatan pelajaran dan perkembangan sekolah tersebut agar mengikuti pematuhan yang telah ditetapkan. Jelasnya, anak yang didaftar hendaklah berumur 12 tahun ke bawah dan dilahirkan di Malaysia serta bukan yang dibawa dari Indonesia selain memiliki permit kerja yang sah. Ujarnya, guru yang mengajar juga harus mempunyai permit mengajar yang diluluskan oleh Kerajaan Indonesia agar mengikut sukatan pembelajaran yang telah ditetapkan negara itu, manakala segala kos penubuhannya ditanggung sepenuhnya oleh Kerajaan Indonesia dan majikan tempat mereka bekerja. Dan every expenses, ya, semua expenditure seperti yang saya katakan tadi, pertaining to the establishment of CLC will be the sole responsibility of the Indonesian government and the relevant plantation companies. Sebab plantation company yang bawa mereka masuk ini. Beliau bercakap kepada pihak media di Kompleks Dewan Undangan Negeri Putrajaya Kuching. Setakat ini katanya sebanyak 16 buah pusat pembelajaran telah ditubuhkan di ladang di seluruh Sarawak melibatkan 902 orang pelajar. Badan Korporat, agensi kerajaan dan masyarakat terutama golongan ibu bapa diminta supaya bekerjasama serta bergerak seiring dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam pembangunan pusat dalam komuniti PDK AMNYA dan golongan orang kurang upaya OKU khasnya. Terima kasih. Isteri Ketua Menteri Sarawak, Datin Patinggi Datuk Jamilah Anu memberitahu kerjasama bersepadu ini sangat penting untuk pemantauan menyeluruh terhadap kegiatan dan rancangan pemulihan selain meninjau kemajuan yang dicapai, seterusnya berkongsi idea untuk menambah baik PDK. Jelasnya, ibu bapa yang mempunyai anak OKU khasnya disaran supaya membuat pemulihan pada peringkat awal kelahiran bagi mencegah keadaan daripada menjadi lebih teruk. Katanya, ia merupakan ruang terbaik kepada OKU untuk merasakan diri mereka juga mempunyai hak untuk hidup dan yakin menjalani kehidupan seperti masyarakat biasa. Datuk Jamilah berucap merasmikan PDK Seri Melayu serentak dengan perasmian ternakan puyuh PDK Seri Melayu di Kota Samarahan. Dalam pada itu, beliau menyatakan bahagian Samarahan merupakan bahagian yang mempunyai banyak PDK dengan menyaksikan sebanyak 4 buah PDK daripada 44 buah keseluruhannya di Sarawak. Beliau yang juga Presiden Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri Menteri dan Menteri Muda Sarawak atau Sabati turut mengumumkan peruntukan RM1,000 kepada semua PDK di Sarawak. Anugerah Desa Sejahtera 1 Malaysia ADS 1M mampu memberi perubahan besar kepada kampung-kampung yang turut serta dalam pertandingan itu, terutamanya yang berjaya memenangi anugerah. Ketua Hakim ADS 1M Abdul Malik Abdul Razak memberitahu pemenang anugerah untuk tahun ini bakal membawa pulang hadiah bernilai RM700,000.
Selain itu, kemenangan sebuah kampung juga bakal membuka lebih banyak peluang rezeki kepada penduduk setempat kerana akan lebih dikenali oleh orang ramai untuk melawat kampung tersebut selain potensinya untuk dimasukkan ke fasa seterusnya seperti program Desa Lestari dengan sebuah kampung akan mendapat 2 hingga 4 juta ringgit untuk diuruskan oleh koperasi. Jadi ini kita harap supaya ini adalah tapak yang kukuh pada pihak kampung untuk bergerak jauh lagi. Dia bukan habis kat pertandingan je. Dia ada lagi program, dia ada peringkat-peringkat. Beliau ditemui selepas menyelesaikan proses penghakiman untuk ADS 1M di Kampung Jerijeh Baharu dekat daerah Tanjung Manis yang mewakili negeri Sarawak untuk peringkat kebangsaan anugerah tersebut. Aspek-aspek yang dipentingkan pertama dari segi pentadbiran kampung, kita adakan mesyuarat selalulah untuk demi menjayakan gerak kerja kampung untuk memberi kepuasan kepada pihak panel hakim. Seramai 8 orang hakim dibawa meninjau Kampung Jerijeh bagi memberi penilaian merangkumi patriotisme dan kemerdekaan, kepimpinan dan pentadbiran, ekonomi dan keusahawanan serta kebersihan, keceriaan dan kesihatan. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan acara dalam agenda hari ini, sekitar hari ke-7 persidangan mesyuarat ketiga bagi penggal kelima Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak ke-17 di Kompleks DUN Petrajaya Kuching bermula jam 8.30 pagi bagi sesi pagi dan 2.30 petang bagi sesi petang. Sementara itu, Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satem akan menerima kunjungan hormat daripada Duta Besar Republik Demokratik Rakyat Korea TYT Kang Choi di Pejabat Ketua Menteri Aras 5 Dewan Undangan Negeri Petrajaya Kuching pada 11 pagi. Manakala Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Perhubungan Datuk Seri Michael Manyinjawong akan menyempurnakan Majlis Pecah Tanah Institut Memandu Terbaduk di Lot 937 Blok Pukar Sadong Land District, Jalan Tangga Serian Bypass Serian pada 10 pagi. Turut mendapat liputan Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Sarawak, Datuk Arifin Cik Mat akan menyempurnakan Majlis Penyerahan Kenderaan Pengakuasa di Perkarangan Blok A JPJ Negeri Sarawak pada 10 pagi. Baik, saudara, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini dan untuk berita seterusnya, kita kembali ke Angkasa Puri bersama Diraila.